warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Menarik dalam minggu ni kalau kita tengok dalam berkaitan dengan isu-isu pendidikan, kita akan berjumpa dengan satu isu yang telah ditimbulkan berkaitan dengan relevan atau tidak lagi kursus-kursus di universiti dan banyak komen-komen yang telah diberikan dalam media massa, termasuk juga di akhbar-akhbar utama negara kita. Dan komen-komen daripada pakar-pakar di peringkat universiti pun telah diberikan yang menunjukkan bahawa ada beberapa pandangan. Yang pertama adalah mengatakan bahawa semua kursus universiti itu relevan. Saya juga berpendapat begitu. Tapi ada juga pandangan-pandangan mengatakan bahawa sebahagian daripada kursus universiti itu patut dikaji semula. Malah ada pandangan-pandangan yang lebih besar yang menyatakan bahawa struktur ataupun semua kursus-kursus universiti itu patut dikaji semula sesuai dengan keperluan semasa dan juga keperluan industri. Baik, hari ini kita nak bercakap tentang isu ini dan mengapa isu ini penting kepada masyarakat kita, khususnya di negara kita sebagai sebuah negara yang ingin menjadi sebuah negara maju, yang belum lagi menjadi sebuah negara maju sepenuhnya tetapi ke arah itu. Yang pertama sekali kita kena melihat semula tentang keperluan guna tenaga manusia semasa. Kalau kita baca buku-buku, misalnya buku yang ditulis oleh David Epstein, satu buku yang baik, yang saya rasa cukup sesuai untuk dibaca, berkaitan dengan ruang ataupun peluang yang ada dalam dunia pekerjaan semasa ini. Dan mengikut Epstein, sekarang ini adalah dunia generalis, dunia di mana orang-orang yang mempunyai multidisiplin, multi pengetahuan lebih perlu, lebih dikehendaki oleh majikan-majikan. Dan bolehlah anda membaca buku ini untuk mendapat pandangan lanjut beliau. Buku ini murah saja, RM79 di Kinokuniya. Ada banyak kedai buku yang saya lihat ada menjual buku ni. Baik, tapi kita bukan nak bincang buku ini. Kita nak bincangkan bahawa ada tiga pandangan mengatakan bahawa yang pertama, semua kursus relevan. Yang keduanya, ada yang mengatakan sebahagian kursus tidak relevan. Yang ketiganya mengatakan perlu dilihat semula semua kursus-kursus di universiti. Mungkin pandangan yang pertama itu tidak menjadi isu, sebab itu adalah pandangan yang diguna pakai oleh hampir semua pentadbiran universiti dan oleh rakan-rakan akademik yang mengatakan semua kursus itu relevan atas dua faktor. Yang pertamanya, semua kursus telah diaudit oleh audit isi kandungan, iaitu diaudit oleh pakar-pakar bidang. Yang keduanya juga telah dilibat uruskan ataupun dinilai oleh industri. Jadi pandangan pertama ini pandangan yang paling majoriti lah, dan dia dianggap sebagai tidak menjadi isu lagi. Sebenarnya yang menjadi isu itu adalah perkara-perkara lain, misalnya isu ekonomi, isu foreign direct investment yang rendah dan sebagainya, yang menyebabkan pengangguran itu berlaku. Tetapi kursus itu sendiri tidak menjadi isu. Baik, pandangan yang kedua mengatakan bahawa sebahagian kursus perlu dilihat semula, dan pandangan ini melihat bahawa ada tiga kursus atau tiga program pengajian yang harus dilihat semula secara serius. Yang utamanya adalah bidang sains sosial. Di dalam bidang sains sosial itu ada misalnya program sejarah, program antropologi, sosiologi, program sastra, program linguistik dan sebagainya. Yang keduanya adalah program sains tulen, maksudnya program kimia, program biologi, program fizik yang tulen ataupun yang berteori. Yang ketiganya adalah program pengajian Islam, yang juga dilihat oleh setengah-setengah pihak bahawa tidak begitu memenuhi keperluan majikan. Baik, pandangan kedua ini sebenarnya disokong oleh laporan Bank Negara pada tahun 2018 yang mengatakan bahawa antara program-program yang paling tinggi kadar penganggurannya adalah program sains sosial dan sains tulen, berbanding dengan program-program seperti pendidikan, ekonomi perniagaan, perubatan, farmasi, kejuruteraan, undang-undang dan sebagainya. Jadi pandangan kedua ini memang ada faktor yang mereka gunakan adalah berdasarkan kepada laporan Bank Negara berkaitan dengan pengangguran siswazah pada tahun 2018. Dan pandangan ketiga yang melihat bahawa semua program universiti ini patut dilihat semula, distruktur semula. Ini pandangan yang agak futuristik,
Dan sebenarnya bukanlah hanya berlaku di negara kita, tapi juga banyak negara-negara dunia, termasuk negara-negara maju, yang melihat bahawa program-program universiti ini sudah tidak begitu relevan dengan keperluan syarikat-syarikat, khusus syarikat yang berkaitan dengan IT, ya. Google, Apple, dan banyak syarikat-syarikat yang sudah tidak melihat bahawa universiti ataupun ijazah universiti itu sesuatu yang dominan dalam menentukan mereka mengambil sumber manusia ataupun pekerja baru. Tapi sebaliknya mereka melihat kepada keupayaan, kebolehan dan keunikan seseorang individu yang memohon pekerjaan dengan mereka. Jadi ketiga-tiga aliran ini berlaku dalam negara kita. Walaupun aliran ketiga ini yang melihat penstrukturan semula itu satu pemikiran yang sangat baru yang mungkin tidak begitu mempengaruhi masyarakat, tetapi aliran kedua ini sebenarnya yang banyak berpolemik, ya. Bagaimana bidang-bidang sains sosial, pengajian Islam dan juga sains tulis ini dapat dikembangkan ataupun dapat ditambah baik ataupun dinilai tambahkan supaya program-program ini masih relevan dan dia dapat kekal dalam penawaran kursus-kursus universiti. Baik, pada saya ada tiga perkara yang harus dilakukan oleh kepimpinan Fakulti Sains Sosial, Sains Tulis dan juga pengajian Islam dalam menawarkan kursus mereka. Zaman berubah, masyarakat berubah, kita dapat lihat bahawa ruang-ruang pekerjaan menjadi terlalu sukar dan sangat bersaing, terutamanya dalam sektor awam dan juga sektor swasta, GLC dan sebagainya. Jadi mau tak mau program-program ini perlu menambah baikkan dengan menambahkan nilai keusahawanan dalam kursus-kursus mereka. Kita selalu melihat bagaimana pelajar-pelajar graduan daripada Fakulti Sains Sosial menjalankan perniagaan, menjadi usahawan, tetapi tidak ada kena-mengena langsung dengan bidang pengajian mereka. Misalnya kalau mereka keluar dari bidang sosiologi, mereka menjadi usahawan mungkin perniagaan dropship ataupun berniaga kerepek ataupun pakaian dan sebagainya, tetapi tidak ada kena-mengena dengan bidang pengajian mereka. Saya rasa ini satu kerugian kerana apa yang mereka pelajari itu semasa universiti harus menjadi asas kepada bidang keusahawanan yang mereka ceburi. Sebab tu di universiti kita tidak boleh lagi melihat bidang keusahawanan itu sebagai tempelan ataupun dilakukan secara aksesori dalam bidang pengajian, terutamanya sains sosial, pengajian Islam dan juga sains tulis. Bidang keusahawanan itu harus menjadi salah satu teras utama di dalam pengajian-pengajian program tersebut. Yang keduanya, sains sosial terutamanya dan sains tulis adalah ilmu-ilmu teras ataupun ilmu-ilmu asas yang mengembangkan kemahiran critical and creativity. Untuk menjadi mereka lebih kritikal, maka bidang-bidang sains sosial ini haruslah menekankan soal-soal ilmu-ilmu sains sosial yang dapat membina jiwa dan minda yang kritikal dalam diri mereka. Jadi sayang kalau kita lihat pelajar-pelajar ini hanya diberikan untuk menghafalkan teori-teori dan mereka menjawab dalam peperiksaan, dimuntahkan kembali dalam peperiksaan dan akhirnya mereka tidak menjadi seorang yang kritikal dan juga kreatif dengan menggunakan ilmu-ilmu sains sosial. Jadi ini satu lagi perkara yang harus diteliti oleh kepimpinan fakulti sains sosial, sains tulis dan juga pengajian Islam. Yang ketiganya adalah social entrepreneurship. Ini satu lagi bidang yang sepatutnya diceburi dengan begitu hebat oleh bidang sains sosial, sains tulis dan juga pengajian Islam, menjadi usahawan sosial. Bukan bermaksud tidak menjana pendapatan, tetapi meletakkan pembangunan sosial masyarakat itu sebagai teras aktiviti mereka dan menghasilkan pendapatan daripada usaha-usaha tersebut. Baik, ini tiga perkara. Meletakkan ilmu keusahawanan dalam bidang-bidang tersebut, meningkatkan kesedaran tentang pembangunan kritikal dan kreativiti thinking dalam program tersebut. Yang ketiganya adalah keusahawanan sosial. Ini adalah tiga agenda besar yang harus dimainkan oleh pemimpin-pemimpin di fakulti-fakulti yang disebut oleh Bank Negara Malaysia itu sebagai bidang-bidang pengajian yang mempunyai ramai graduan yang menganggur. Jadi ini inovasi-inovasi baru yang harus dilakukan oleh pihak universiti, pihak fakulti dalam melaksanakan dan merelevankan program-program pengajian mereka
dan tidak dengan mudahnya menerima dakwaan mengatakan program itu sudah tidak relevan dan sebagainya. Okey, semoga pengkongsian ini dapat difahami dan juga dapat dibincangkan oleh rakan-rakan dalam media, dan ini akan menjadikan kita memastikan bahawa program-program pengajian kita sama ada bidang sains sosial, pengajian Islam dan juga bidang-bidang lain sentiasa relevan, sebab pendidikan adalah tujuannya untuk menyeimbangkan individu dan masyarakat. Terima kasih.